Assalamualaikum, kami akan membentangkan tajuk 9 iaitu Cabaran Kelestarian Etika dan Peradaban di Malaysia. Saya Nurul Fatih Syafiqah binti Muhammad Yusli. Saya akan membentangkan 9.1 iaitu kerangka menganalisis masyarakat kepelbagaian dan negara bangsa. Di bawah subtopik ini terdapat 3 perkara utama iaitu defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan serta black ekonomi dan rasuah. Pertama, defisit sosial. Definisi defisit sosial ialah kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza. Sebagai contoh, jurang yang wujud antara kaum pelbagai etnik, bangsa, agama dan ekonomi dalam kalangan rakyat Malaysia semakin terasa. Seterusnya adalah rakyat Malaysia semakin berani membahaskan tentang isu-isu sensitif. Dan akhir sekali adalah perbezaan layanan yang diberi oleh kerajaan akan mengeruhkan hubungan antara rakyat berbeza agama, bangsa, pekerjaan dan etnik. Terdapat 5 defisit sosial dalam pembangunan negara iaitu 5 less. Yang pertama, futureless, menghancurkan lingkungan alam. Yang kedua, rootless, tidak mengakar dalam masyarakat, mencabut tradisi dan nilai budaya tempatan. Seterusnya, ruthless, iaitu menambah jurang kemiskinan dan ketidakadilan. Selanjutnya, jobless, tidak menghasilkan pekerjaan yang cukup dan berkualiti. Dan akhir sekali adalah voiceless, tidak mendengar aspirasi rakyat, kurang demokratif dan partisipatif. Okey, seterusnya terdapat 10 kategori defisit sosial. Pertama adalah etnisiti iaitu satu kelompok manusia yang mempunyai ikatan kebudayaan yang banyak persamaan seperti persamaan agama, ras maupun asal usulnya. Kedua adalah agama iaitu pihak yang menyebar kandungan sensitiviti 3R iaitu perkauman, ris, agama, religion dan institusi diraja, royalty. Isu ini boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum dan agama. Ketiga adalah kelas sosial, iaitu jurang kelas sosial berdasarkan etnik, keturunan, pekerjaan dan ekonomi. Keempat adalah pendidikan, iaitu ketidakseragaman aliran, kandungan dan penyampaian sistem pendidikan. Kelima adalah bahasa, iaitu kurang penguasaan bahasa kebangsaan. Keenam adalah jurang generasi iaitu jurang nilai, ideologi, semangat jati diri dan budaya antara generasi semakin luas. Bak kata pepatah, bersatu teguh, bercerai roboh. Ketujuh adalah jantina iaitu jurang jantina dalam pelaksanaan dan mobilisasi agenda perpaduan. Kelapan adalah politik federalisme iaitu perlu ditadbir dalam konteks hak, peranan dan tanggungjawab masing-masing. Kesembilan adalah ruang bandar desa iaitu jurang pembangunan dan infrastruktur dan kesedaran berhubung dengan peranan ruang bandar desa. Dan yang ke-10 adalah media iaitu menyebarkan berita-berita yang palsu boleh menimbulkan pergaduhan antara satu sama lain. Seterusnya, tadbir urus dan pembangunan. Definisi tadbir urus dan pembangunan menurut Kamus Pelajar edisi kedua, ia ditafsir sebagai cara atau sistem mentadbir, mengurus, mengawal selia, dasar, fungsi atau perjalanan sesebuah negara, perbadanan, syarikat dan sebagainya. Merujuk kepada tindakan yang diambil dan dilaksanakan oleh barisan individu yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan. Berikut adalah ciri-ciri tadbir urus yang baik iaitu mempunyai hak bersuara dan accountability, kestabilan politik tanpa keganasan, keberkesanan kerajaan, kualiti pengawasaliaan, kedaulatan undang-undang dan kawalan rasuah. Objektif tadbir urus dan pembangunan. Pertama, menyemai dan meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan untuk melaksanakan dasar yang telah dimandatkan. Objektif kedua adalah untuk mengekalkan accountability dalam sistem penyampaian perkhidmatan awam. Seterusnya, menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat serta masyarakat. Selanjutnya, menjamin perpaduan demi kestabilan negara. Dan objektif yang terakhir adalah untuk mencapai matlamat dalam menjaga keselamatan negara.
Okey, terdapat 3 faktor penambahbaikan tadbir urus Malaysia dalam usaha pembangunan lestari, iaitu jenayah rasuah masih berleluasa dan kebajikan rakyat golongan B40 masih memerlukan perhatian dan bantuan. Seterusnya, perpaduan antara rakyat pelbagai bangsa, agama dan etnik di Malaysia juga semakin renggang. Akhir sekali, keadaan politik negara yang semakin hari semakin tidak stabil dengan perebutan kuasa antara ahli-ahli politik. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh kerajaan dalam tadbir urus dan pembangunan, iaitu penglibatan rakyat. Dengan berinteraksi secara efektif, antara pemimpin dan rakyat akan membantu menjamin kualiti pemerintahan yang terbaik. Kedua, ketelusan. Tiada penyelewengan dalam menggunakan kuasa yang telah diamanahkan. Dan langkah yang terakhir adalah menjana satu organisasi pentadbiran yang cekap, efektif dan efisien dengan memastikan tanggungjawab yang dijalankan oleh kaki tangan sektor awam terhadap pihak pengurusan atasan dan juga rakyat. Akhir sekali, black economy dan rasuah. Definisi black economy dikenali sebagai pasaran gelap, merupakan sebuah pasaran barangan atau perkhidmatan yang berjalan di luar secara rasmi. Secara umumnya, kegiatan black economy ini adalah kegiatan yang tidak bermoral dan salah di sisi undang-undang. Okey, ini merupakan contoh-contoh kegiatan black economy iaitu pencemaran alam, rasuah, pekerja asing tanpa dokumen, judi, dadah, pembalakan, pelacuran dan perdagangan manusia. Contoh black economy di Malaysia adalah GDP iaitu Gross Domestic Product meningkat sebanyak 20%. Bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng berkata black economy untuk pasaran gelap di negara-negara membangun sekitar 12%, tetapi di Malaysia jumlahnya sekitar 20% daripada GDP. Kes 1MDB menyebabkan Malaysia berhutang sebanyak RM51 bilion yang mengambil masa antara 20 hingga 30 tahun untuk dilangsaikan, dan Pentadbiran Pakatan Harapan ketika ini harus mengisi lubang RM150 bilion yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional sebelumnya. Seterusnya, rasuah. Rasuah menurut SPRM adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah, diskaun dan lain-lain. 4 kesalahan rasuah yang utama iaitu meminta atau menerima korupsi, menerima suapan, mengemukakan tuntutan palsu dan salah guna kuasa. Malaysia berada di tangga ke-51 daripada 180 buah negara dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI tahunan pada 2019 berbanding kedudukan ke-61 pada 2018. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azraman bin Juhaizi dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang pembangunan lestari dan kemakmuran bersama 2030. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembentangan. Okey, baiklah. Okey, apakah Wawasan Kemakmuran Bersama? Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah iltizam untuk menjadikan negara Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif. Dan perkara-perkara ini akan dilakukan pada semua peringkat, iaitu kepada peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Baiklah, seterusnya, apakah dia objektif ataupun maklumat ataupun tujuan kemakmuran bersama 2030 ini? Okey, ia terdapat 3 objektif. Okey, yang pertama, objektif pertama adalah untuk menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif berasaskan ilmu dan penilaian tinggi. Seterusnya yang kedua pula, objektif yang kedua adalah untuk menangani segala masalah ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan. Dan terakhir yang ketiga, objektif yang ketiga adalah untuk melahirkan sebuah negara yang bersatu,
makmur dan bermaruah. Baiklah, wawasan kemakmuran bersama di 2030 ini juga mempunyai 7 teras strategik, iaitu yang pertama adalah pengstrukturan dan penambahbaikan ekosistem perniagaan dan industri negara. Perkara ini dapat diterangkan lagi dengan penggunaan teknologi pengurusan yang lebih terkini dan efektif, pemakaian ekonomi digital secara menyeluruh dan peningkatan kemahiran pekerja yang bernilai tinggi. Seterusnya yang kedua adalah sektor pertumbuhan baharu. Pelaburan dan kewujudan kapasiti dalam sektor-sektor pertumbuhan baharu amat penting dalam ekonomi dunia yang terus berubah secara radikal. Dan seterusnya yang ketiga pula, reformasi bakat dan sumber tenaga. Program-program peningkatan keupayaan dan kemahiran di sektor swasta mahupun yang disediakan oleh kerajaan akan dilihat semula secara menyeluruh bagi melahirkan tenaga kerja yang kompetitif, produktif dan relevan dengan kehendak industri. Seterusnya yang keempat pula, strategi yang keempat adalah memperbaiki pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Pembaikan ekosistem perniagaan dan perindustrian dan peningkatan keupayaan sumber manusia. Perkara ini kita perlu menentukan polisi dan program yang dapat memberi pendapatan yang lebih adil kepada pekerja supaya kenikmatan dapat dirasai bersama. Yang kelima pula adalah memperkukuhkan kesejahteraan sosial. Negara mempunyai tanggungjawab kepada golongan yang kurang berkemampuan, terpinggir dan berpendapatan rendah. Sebagai negara yang bekerjasama, negara yang berwawasan, kita perlulah saling tolong-menolong kepada golongan yang kurang berkemampuan supaya mereka tidak terasa terpinggir, supaya mereka tidak terasa, kerana kita adalah negara yang bersatu. Kerana itu adalah salah satu matlamat wawasan, itu adalah salah satu matlamat wawasan kemakmuran bersama di 2030, iaitu menjadikan sebuah negara yang bersatu. Seterusnya yang keenam pula. Yang keenam adalah pembangunan wilayah yang inklusif. Pembangunan ekonomi negara bukan bermaksud hanya beberapa wilayah negara yang dibangunkan, namun ke arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan teragih. Dan yang terakhir sekali adalah peningkatan modal sosial masyarakat. Peningkatan modal sosial dan struktur sokongan sosial yang utuh adalah penting untuk memastikan negara dapat terus membangun. Jadi oleh itu, itulah 7 teras strategik bagi wawasan kemakmuran bersama 2030. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembangunan lestari. Apakah itu pembangunan lestari? Apakah definisi bagi pembangunan lestari? Pembangunan lestari merupakan pendekatan pembangunan penempatan yang dikerjakan ataupun didiami manusia yang dijalankan secara terancang dan berterusan. Apakah prinsip bagi pembangunan lestari pula? Prinsip pembangunan lestari adalah untuk memenuhi keperluan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan keperluan generasi pada masa akan datang. Untuk diterangkan lebih dalam lagi, pembangunan lestari menggabungkan kelestarian ekonomi, masyarakat dan alam sekitar dengan pembasmian kemiskinan dan kesaksamaan agihan pendapatan sebagai salah satu matlamat utama yang penting. Seterusnya, pembentukan komuniti lestari ini juga akan merangsang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih efektif melalui penyediaan peluang pekerjaan yang lebih berdaya saing, serta ini juga dapat mampu mempertingkatkan kesejahteraan hidup komuniti setempat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Untuk kelangsungan kelestarian negara melalui etika dan peradaban, saya Akila Nawah binti Manzuan dengan ID 202060204 akan menerangkan bahagian ini. Etika dan peradaban di zaman dan negara mana sekalipun adalah dinamik, mengukuh dan berubah-ubah dan tidak kekal. Daripada peradaban majmuk ini,
Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sesebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Oleh kerana pembinaan terpadu sesebuah bangsa itu bukan perkara mudah dan ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah yang mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikannya panduan hidup. Kejatuhan sesebuah ketamadunan adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum dalamnya pelbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Teras kepada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman dan penganiayaan membawa kehancuran nilai kemanusiaan dan ini pasti menamatkan mana-mana ketamadunan. Etika dan peradaban di alam Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai. Nilai-nilai utama yang menjadi adab di antaranya adalah tanggungjawab, keprihatinan, amanah, bertolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan kemajuan. Etika dalam sebuah peradaban membina adab, adat resam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan persekitaran, geografi, ekonomi, sosio-budaya dan politik setempat. Kedatangan penjajah barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisahkan daripada politik dan rasionaliti, legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Kekuatan setiap peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu dan Islam sebagai terasnya. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia tertaluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya, serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurangi defisit sosial. Pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan ketarikatan kolektif merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional. Pembinaan negara bangsa yang menetapi sejarah dan warisan simbol etnik negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara. Manakala tadbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Baiklah, seterusnya ialah mengharmonikan pengalaman negara dan antarabangsa. Jadi, yang pertama adalah peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Malaysia adalah sebuah negara tamu pasca kolonial dan menerima pelbagai peradaban majmuk dan anggotanya menjadi warga negaranya. Jelaslah di sini, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Seterusnya adalah pergaulan peradaban Malaysia melalui proses difusi dengan pinjam-meminjam budaya, pemakanan, bahasa dan budaya, kerja dan di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan setinggi mana kadar pertumbuhan ekonominya jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara. Maka hasil pembangunan dinikmati oleh kumpulan kecil yang bersuara dan berkuasa sahaja perlu dijauhi. Oleh itu, keadilan dalam pengagihan kekayaan negara perlu ditegakkan dan dinikmati bersama. Seterusnya, Malaysia telah berjaya mentadbir negara dengan baik dan adil dengan analisa dari 5 indeks iaitu Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Makasid Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks Kedamaian Global. Ini menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi bersama dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan pemusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Selain itu, tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian perpaduan negara Malaysia. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan adalah alat kepada pencapaian matlamat akhir negara iaitu perpaduan.
Selain itu, Kesepaduan Nasional adalah salah satu matlamat yang dicapai oleh Malaysia dan merupakan satu proses perpaduan. Namun begitu, perpaduan hanya menjadi idaman dan yang dicapai bukan matlamat akhirnya tetapi Kesepaduan Nasional. Kesepaduan Nasional adalah satu proses ke arah menuju perpaduan. Dan seterusnya, kenyataan rasisme terhadap etnik dan agama perlu dicegah demi menjaga perpaduan dan kesejahteraan negara. Dalam dunia digital kini, bukan sahaja tadbir urus dan pembangunan mesti baik, tetapi kenyataan berbau sensitif terhadap etnik dan agama lain perlu diuruskan. Dan banyak negara tidak menjadi kenyataan kebencian etnik menjadi satu jenayah, tetapi penyular kenyataan kebencian etnik ini dan dipanaskan lagi oleh maklumat palsu pasti akan melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan dalam masyarakat. Ia juga dicapai menerusi beberapa proses berterusan dalam mengurus defisit sosial dengan menggunakan pelbagai cara, antaranya seperti perbincangan, rundingan, dialog dan mediasi. Jadi, kesimpulan yang dapat dibuat menerusi pengalaman negara ialah negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tinggi tidak menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Indeks Kualiti Hidup, Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Makasih Malaysia, Indeks Perpaduan Nasional dan Indeks Kedamaian Global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Seterusnya, kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh dikongsi dengan negara-negara yang masih berhadapan dengan permusuhan dan konflik etnik dan agama dalam negara mereka. Dan seterusnya, terhadap rukun negara Malaysia telah melafazkan ikrar untuk mencapai wawasan negara yang dimulai dengan prinsip agama dan diakhiri dengan kesopanan dan kesusilaan sebagai cermin peradaban. Kita dapat lihat sejauh mana pun teknologi berkembang, asas kemajuan akan tetap berbalik kepada pembangunan manusia. Nilai etika dan peradaban dimartabatkan untuk kemajuan ekonomi dan sosial yang seimbang.